Buletin pagi 1 Syawal, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini, Aidilfitri 2020 disambut dalam norma baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 1 Syawal seringkali dikaitkan dengan kemeriahan, keriuhan dan kegembiraan. Namun Aidilfitri kali ini pastinya menyaksikan kelainan dan perbezaan dalam menyambutnya egoran penularan pandemik COVID-19. Paling utama, norma baru perlu dititik beratkan mengikut SOP yang ditetapkan termasuk ketika menunaikan solat sunat Aidilfitri pagi tadi. Bagi meninjau penerimaan situasi baru berkenaan bersama Ridwan Hussein untuk butiran selanjutnya di Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail Ibu Negara. Ridwan, mungkin anda boleh kongsikan sedikit penerimaan umum terhadap norma baru ini sepanjang tinjauan anda di sana. Silakan. Baik, terima kasih Fatin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Itulah seruan yang pastinya dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, terutamanya di Malaysia ini setelah lelah berjuang di bulan Ramadan. Namun pastinya rasa dan pengalaman pagi ini cukup berbeza buat kita semua apabila terpaksa menerima situasi yang baru yang menimpa kita akibat penularan COVID-19. Norma baru dalam menyambut Hari Raya yang penuh kemuliaan ini perlulah diamalkan semua dan ianya termasuklah yang telah diaplikasikan di Masjid At-Taqwa TTDI pagi tadi. Dan untuk makluman, solat sunat Aidilfitri di sini dibuat dengan cukup ringkas dan ianya bermula kira-kira pada jam 8 pagi tadi dan berakhir kira-kira jam 9 pagi tadi. Dan jumlah maksimum jemaah yang dibenarkan hanyalah 30 orang yang mana terdiri daripada Imam Bilal serta para jemaah yang telah pun mendapat jemputan awal sahaja. Dan ini selaras dengan garis panduan serta prosedur operasi standard SOP solat sunat Aidilfitri yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Jawi. Ruang solat seperti di belakang ini telah pun disanitasi dengan lebih awal oleh ahli jawatan kuasa masjid dan tempat solat turut ditanda mengikut jemaah yang hadir. Antara SOP yang dipatuhi termasuklah memakai pelitup muka, mendaftarkan maklumat diri masing-masing, diperiksa suhu masing-masing, membawa sejadah sendiri dan melakukan penjarakan sosial di antara jemaah. Usai sahaja solat, sesuai dengan norma baru kali ini, khutbah ringkas disampaikan dan tiada lagi jemaah berkumpul dan bersalam-salaman serta mereka terus meninggalkan kawasan masjid dengan segera namun teratur. Dan untuk mengulas lebih lanjut, mungkin bersama saya ketika ini Imam Masjid At-Taqwa, Ustaz Ahmad Safi Mustafa. Jadi Ustaz, norma baru bagi pihak masjid dan jemaah itu kali ini dilihat pastinya diamalkan buat kali pertama. Pengalaman baru gini. Ulasan sikit Imam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita telah mengikuti solat sunat Aidilfitri dengan norma baru, khususnya di Masjid At-Taqwa TTDI ini, di mana kita telah mengamalkan norma-norma baru seperti yang tidak berlaku pada tahun-tahun yang lepas. Ia adalah supaya jemaah ini apabila masuk ke dalam masjid dengan mendaftarkan nama terlebih dahulu, kemudian para petugas akan memeriksa suhu supaya para jemaah yang hadir pada pagi ini tidak mengalami gejala demam dan sebagainya. Antara lain daripada seperti mana yang dikatakan oleh host tadi berkenaan dengan kita mesti memakai pelitup muka dan juga yang paling penting membawa sejadah sendiri. Jika kita lihat pada tahun-tahun lepas juga, jemaah tak perlu pun membawa pelitup muka, membawa sejadah dan juga memakai pelitup muka. Tapi pada tahun ini berbeza dengan tahun-tahun yang lepas. Yang ini norma-norma baru yang diamalkan oleh masjid. Selain daripada itu, kita mengekalkan ataupun mengamalkan arahan kerajaan, yang ini penjarakan sosial. Penjarakan sosial 1 meter, di mana pihak masjid telah menentukan nombor di saf jemaah 1 hingga 30 kerana mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Hanya 30 orang sahaja yang boleh menunaikan ibadah solat sunat Aidilfitri pada pagi ini.
Baik Imam, mungkin saya pasti ramai yang terkecewa lah pada pagi ini kerana ramai yang telah cuba masuk ke masjid dan sebagainya. Tapi hanya jemaah yang dimaklumkan terlebih dahulu yang mendapat jemputan yang boleh menunaikan solat sunat Aidilfitri pada pagi ini. Dan mungkin ada sedikit pesanan ataupun pandangan Ustaz lah dalam hal ini. Sudah pasti ramai yang menelefon saya, ramai yang WhatsApp kepada saya, Imam boleh tak datang ke masjid? Boleh tak pilih saya datang ke masjid? Tetapi saya terpaksalah pada tahun ini dengan mengamalkan norma baru. Saya menyatakan pada mereka bahawa pada tahun ini kita dalam tempoh PKPB ini kita mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, hanya 30 orang sahaja jemaah dijemput. Jadi berasa sedikit sedihlah apabila sambutan Aidilfitri pada tahun ini dengan masjid hanya 30 orang jemaah sahaja. Jadi pesanan untuk jemaah yang berada di rumah supaya dapat mengamalkan norma baru ini, sudah pasti masyarakat di luar sana telah solat sunat bersama-sama keluarga, bertakbir bertahmid bersama-sama keluarga. Baik, terima kasih Imam kerana bersama Buletin Pagi yang ini, dan saya kira itu sahaja norma-norma baru yang kita perlu amalkan pagi ini dan sehinggalah habis sambutan Aidilfitri dan ke hadapan. Dan saya kira sekian saja yang boleh saya bawakan daripada Masjid At-Taqwa TTDI ini. Kita kembali bersama Fatin di Sri Pentas. Silakan. Terima kasih Ridwan Husin, selamat bertugas. Baik, seterusnya. Jangan gusar dan sedih tidak meraihkan Aidilfitri seperti kelaziman. Itu titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah buat rakyat dan baginda, turut menggesa peluang berkenaan diambil untuk mempelajari hikmah daripada wabak COVID-19. Hendaklah bergembira dan bersyukur kerana masih lagi diberi kesihatan dan kekuatan untuk menyambut kedatangan 1 Syawal dengan keluarga tercinta dan insan yang disayangi. Al-Sultan Abdullah bertitah rakyat negara ini sewajarnya bersyukur kerana mempamerkan tahap disiplin dan berdaya tahan yang tinggi selama hampir 2 bulan di samping penuh sabar sepanjang menghadapi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Yang di-Pertuan Agong, wabak itu turut mengajar bahawa setiap manusia mempunyai ikatan pertalian hubungan yang rapat antara satu sama lain tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Baginda turut meminta setiap rakyat untuk menginsafi bahawa kesihatan yang diperolehi adalah nikmat kurniaan Tuhan yang tidak ternilai harganya. Suri Paduka Baginda turut menzahirkan penghargaan kepada mereka yang bertugas pada sambutan Hari Raya tahun ini, terutamanya kepada petugas barisan hadapan. Rakyat juga diminta menjaga kebersihan diri dan mengamalkan penjarakan sosial serta menghindari aktiviti yang tidak penting. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah juga berdoa semoga negara akan segera kembali pulih seperti sedia kala dan rakyat dapat mengecap nikmat kerancakan ekonomi serta kemanisan hidup dalam sebuah negara yang maju, aman dan makmur. Keputusan untuk menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB bergantung kepada keupayaan rakyat menjadikan prosedur operasi standard SOP perintah berkenaan sebagai perkara biasa dalam kehidupan mereka. Ujar Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, setiap rakyat perlu memainkan peranan untuk turut menegur sesama sendiri jika ada yang tidak patuh dan tidak cukup sekadar mengikuti garis panduan untuk diri sendiri sahaja. Walaupun negara mempunyai barisan harapan yang komited, namun rakyat juga harus sepanjang masa mengamalkan SOP peribadi seperti memeriksa suhu badan, memastikan penjarakan sosial, memakai pelitup muka setiap kali di luar rumah dan kerap menggunakan pembersih tangan. Alhamdulillah, kita bertuah kerana kita memiliki kemudahan kesihatan antara yang terbaik di dunia. Kita juga mempunyai doktor, jururawat dan petugas barisan hadapan yang berkhidmat dengan penuh dedikasi dan profesional. Kerana itu, setakat ini kita menjadi antara negara yang paling berjaya mengawal penularan COVID-19.
Sementara itu, rangkap lagu raya dendangan Allahyarham Ahmad Jais berjudul Selamat Hari Raya menjadi pilihan Perdana Menteri ketika menitipkan ucapan Hari Raya buat rakyat Malaysia. Dalam perutusan khas Aidilfitri olehnya, beliau menjelaskan maksud setiap bait lirik itu cukup diingati dan memberi kesan kepadanya menjelang Lebaran. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menarik perhatian bahawa tempoh fasa PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP banyak memberikan khidmah kepada rakyat di negara ini. Katanya ketiadaan solat tarawih di masjid dan surau sepanjang Ramadan memberikan pengalaman bagi setiap keluarga menunaikan solat berjemaah bersama. Sementara itu, di Sarawak, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menyeru rakyatnya untuk tidak alpa terhadap prosedur operasi standard SOP dan arahan yang ditetapkan khususnya dalam musim perayaan bagi mengelak penularan COVID-19. Walaupun suasana Aidilfitri kali ini berbeza, namun rakyat diminta menganggapnya sebagai dugaan dan perlu bertanggungjawab untuk membendungnya. Ia termasuk tidak mengadakan rumah terbuka, tidak dibenarkan bersalaman dan dikehendaki menjaga jarak sosial. Namun beliau mengajak semua rakyat Sarawak untuk terus mengamalkan semangat muhibah dan persaudaraan antara satu sama lain tanpa mengira perbezaan agama, keturunan dan budaya masing-masing. Arahan lebih menyeluruh akan dikeluarkan pihak berkuasa dalam tempoh terdekat sebagai rujukan kepada pasukan pemantau untuk memeriksa kediaman yang menerima tetamu tanpa kebenaran rentas negeri. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata, mekanisme baru itu akan memastikan mereka yang bolos di kompaun kerana melanggar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. InsyaAllah dalam 1-2 hari ini arahan demi arahan lebih nyata dikeluarkan kepada semua tim-tim pemantau di daerah-daerah untuk mereka keluar membuat tinjauan di rumah-rumah, misalnya untuk mengesan adanya kenderaan-kenderaan yang lebih banyak daripada biasa dan di situ kita boleh membuat satu tanggapan bahawa ini adalah mereka yang datang daripada tempat lain, mungkin daerah yang sama ataupun daripada negeri yang lain. Dan di situ beberapa tindakan akan diambil dengan menyoal penghuni-penghuni dalam rumah tersebut. Katanya ketika mengadakan lawatan operasi sekatan jalan raya rentas negeri di Plaza Tol Gombak Ibu Negara malam tadi, polis juga mempunyai kaedah mengenal pasti kenderaan yang tidak mendapat kebenaran berada di luar kawasan. Mengulas kepatuhan orang ramai pulang ke kampung halaman, beliau sehingga kini berpuas hati. Jelasnya daripada 95% pemeriksaan, hanya 5% warga kota yang masih degil mahu pulang ke kampung tanpa alasan kukuh. Dalam pada itu, ibu bapa turut diingatkan untuk tidak membenarkan anak mereka bermain bunga api atau mercun di kawasan pangsapuri atau kondominium kerana risiko berlaku kebakaran adalah tinggi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Muhammad Hamdan Wahid berkata, tindakan itu juga mampu mendatangkan bahaya. Ujarnya, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, orang ramai kini hanya dibenarkan bermain bunga api di halaman masing-masing. Namun keselamatan perlu diutamakan. Pihaknya sentiasa berada dalam keadaan siap siaga bukan sahaja bagi musim perayaan ini, malah turut fokus kepada tugasan kecemasan sebagai barisan hadapan membendung penularan COVID-19. Ia termasuk memberi bantuan ketika bencana, pemindahan mangsa, proses sanitasi awam serta pengurusan jenazah. Sejak PKP berkuat kuasa, pihaknya melaksanakan lebih 9,000 operasi di seluruh negara. Kami dari Kementerian Pembangunan Luar Bandar mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kita jaga kita mesti menang. Kami mewakili warga Armada Timur Tentera Laut Diraja Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sedia berkawan.
Konstebel PB 7486 Wan Muhammad Ajuab bin Muhammad Salim mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin Pada seluruh warga kerja Malaysia Airport, umat Islam di Malaysia. Kami warga Markas 5 Division ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Gerak! Badau! 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 Menziarahi tutur dan kata. Assalamualaikum. Kami sekeluarga dari Chiba Jepun ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh ahli keluarga kami yang berada di Kuala Terengganu, sanak saudara serta sahabat handai di mana jua anda berada. Tidak lupa juga kepada pihak kedutaan kami di Tokyo serta rakan-rakan di grup Road to Japan. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan. Laporan antarabangsa, Amerika Syarikat dilaporkan mempertimbangkan cadangan untuk menjalankan ujian nuklear pertama negara itu dalam tempoh 28 tahun. Menurut laporan media tempatan, Presiden Donald Trump sudah berbincang dengan barisan pentadbirannya untuk menjalankan ujian berkenaan sebagai amaran kepada Rusia dan China. Ujian terbabit akan menjadi satu lencongan jauh daripada dasar pertahanan Amerika Syarikat dan mendorong negara kuasa nuklear lain turut mengambil tindakan sama. Sumber dalaman Pentagon memaklumkan perbincangan mengenainya diadakan pada mesyuarat 15 Mei lalu. Ia selepas Amerika Syarikat mendakwa China dan Rusia menjalankan ujian berskala kecil meskipun tiada bukti mengenainya dikemukakan. Dalam pada itu, sumber berkenaan juga mendakwa tindakan Amerika Syarikat itu juga akan memberikan kelebihan kepada negara Uncle Sam terbabit sewaktu rundingan 3 hala antara Rusia dan China diadakan. Februari lalu, Pentagon melancarkan sebuah kapal selam membawa peluru berpandu jarak jauh dengan hulu peledak nuklear kecil sebagai tindak balas terhadap ujian senjata Rusia. Dalam tempoh 24 jam lalu, tambahan sebanyak 949 kes positif baru direkodkan dengan 25 kematian akibat virus itu. Jumlah kes positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat kepada 21,745 kes dengan jumlah kematian seramai 1,351 orang. Jurucakap Pemerintah Indonesia berkenaan COVID-19, Ahmad Yuryanto berkata, bagi tempoh 24 jam lalu, tambahan sebanyak 949 kes positif baru direkodkan dengan 25 kematian akibat virus itu. Tambahnya, ketika ini seramai 11,495 pesakit masih dalam pemantauan COVID-19. Jakarta masih mencatatkan kematian tertinggi iaitu 501 kes, diikuti Jawa Timur 271 kes, Jawa Barat 127 kes dan selebihnya di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Thailand merekodkan 3 kes baru COVID-19 dan tiada kematian dalam 24 jam lalu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 3,040 dan jumlah kematian kekal 56 orang. Pembantu Jurucakap Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19 CCSA Dr. Pan Prapayang Traful berkata 3 kes baru itu membabitkan 2 rakyat Thailand dalam kuarantin. Seorang penuntut lelaki berusia 24 tahun yang pulang dari Mesir dan seorang wanita berusia 43 tahun yang merupakan ahli terapi spa yang tiba dari India serta seorang lelaki Itali berusia 49 tahun yang tinggal di Phuket. CCSA bersetuju untuk melanjutkan perintah darurat di negara itu sehingga 30 Jun dengan kerajaan melakukan persiapan melonggarkan sekatan dan membuka semula lebih banyak tempat. Mesyuarat yang dipengerusikan Perdana Menteri Jad Prayut Chan-o-cha juga membincangkan kemungkinan memendekkan tempoh perintah berkurung pada 11 malam yang kini dilaksanakan dari jam 11 malam sehingga 4 pagi. Pelanjutan perintah darurat itu tertakluk kepada keputusan Kabinet pada Selasa ini. Saya Abdul Mufti bin Abu Bakar dan isteri Amirah Hanin Datuk Khalid. Anaknya Is Adrian Rizki. Kami daripada Dubai, United Arab Emirates ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga di Kampung Benar Raja Pendang, keluarga mertua di Al-Ustar Kedah, sanak saudara, rakan taulan di Malaysia dengan ucapan Minal Aidil wal Faizin, maaf zahir dan batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah, kini berada di Newcastle, United Kingdom. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami pelajar kejuruteraan kimia daripada Monash University, Australia, Tanjaan JPA dan Mara ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi tutu. Baik, sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin dikongsikan, email kami ke news@tv3.com.my. Dengan itu, sekian Buletin Pagi. Saya Fatin Hamimah Yusof. Terapkan keinsafan, eratkan kemesraan meskipun berdepan cabaran mendugakan. Salam Aidilfitri daripada kami di Bilik Berita TV3. Assalamualaikum dan salam hormat.